Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam 10.57 malam, 10.57 malam. Cuaca hujan, di luar hujan, sibuk, busy, di Kulim jam. Hari ni tak tahulah. Uh, Walaupun ada PKP di Kulim, tapi steady semua macam pesta raya. Jalan jam, shopping, semua orang shopping. COVID-19 ke, COVID-18 ke, COVID-17 ke, semua buat tak kisah. So terpulanglah pada diri masing-masing, jagalah diri masing-masing. Rasa selamat, silakan. Rasa tak selamat, pandai-pandailah berkurung diri. Okay. So, hari ni saya nak buat simple VSS, introduction VSS untuk Volten. Untuk Volten lah. Assalamualaikum. Nashalina. Selamat malam. Belum tidur lagi. Okay. So hari ni saya ambil shortcut sikit. Saya nak share kepada anda hari ni macam mana kita nak buat dalam Volten. Kalau anda yang dah jadi ahli Volten, kalau anda yang belum jadi AG Volten, boleh jadi AG Volten. Tapi kalau anda nak belajar teknik VSS di Volten, saya cuba buat hari ini video secara ringkas untuk supaya semua yang jadi ejen di Volten boleh buat presentation dekat Zoom ke apa ke, anda boleh buat sendirilah. So hari ini topik dia sebenarnya adalah untuk sukses di Volten, ataupun anda duduk dalam syarikat lain pun boleh menggunakan kaedah yang sama. Semua sebab saya ni ejen Volten, jadi saya fokus kepada Volten. Tapi anda boleh menggunakan teknik yang sama. Anda yang buat company lain pun tidak ada masalah kan. Presentation dia lebih kurang sama. So hari ni bukan detail sangat, sebab detail saya akan buat dekat Zoom. Dekat Zoom ataupun Meet. Saya kat sana lah. Saya open semua pada grup saya nanti, InsyaAllah. Jadi hari ni apa yang pertama sekali, sebelum saya nak buat video tu, nak buat short video tentang VSS Volten secara live dekat FB ni. Cuma saya akan fokus pada beberapa tempat sajalah. Okey, teknik dia. Bukan saya nak buat presentation tu, saya nak bagi tahu anda teknik nak buat. Teknik nak buat presentation tu, cara nak closing dia macam mana. Okey, jadi hari ni video ni saya akan padam. Saya akan lebih kurang 6 jam ke pagi esok ke, tengok tengah hari esok ke, saya boleh padam, saya padam lah. Okey, saya nak share dengan anda. Anda di sini kena tahu, kalau kita nak sukses, kita nak mencapai apa yang kita nak, banyak orang dia tak faham kaedah dia macam mana. Sebenarnya dia buat satu kesilapan yang besar. Kesilapan yang besar. Di networking, e-commerce atau bisnes yang paling simple di dunia adalah bentuk rangkaian. Semua orang kena faham ini. Anda yang bercita-cita nak dapat income yang besar, memang daripada experience saya, pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, memang networking adalah the best. Networking bukannya MLM. Apa bisnes kita buat pun semuanya rangkaian. Cuma orang salah tafsir. Bila kita sebut networking, dia kata MLM. Network rangkaian kan, network itu rangkaian. Rangkaian tu kita kena tahu. Yang pertama, sebelum saya nak buat presentation, anda buat preparation dulu. Okey, anda buat preparation. Yang pertama sekali, anda kena tahu dalam kehidupan kita ni, bisnes yang paling mudah adalah rangkaian. Itu networking. Dari networking tu, e-commerce itu sendiri adalah terbentuk daripada networking itu sendiri. Kalau anda tengok sekarang ni Lazada, apa semua tu membentuk networking. Semua bentuk networking, itu rangkaian. Jadi ada orang ambil masa. Tapi sekarang ni zaman online, dia begitu cepat. Dia sangat cepat. Jadi sayanglah kalau kita tak nak belajar, kita tak nak fokus benda ni. Okey, untuk anda hari ni, yang pertama kesilapan dulu. Saya nak cerita kesilapan. Anda yang bercita-cita nak mencipta income yang besar, pendapatan yang besar dalam bidang rangkaian atau bidang networking, ataupun sekarang menggunakan e-commerce sistem dia tu. Dia masih membina rangkaian sebenarnya. Tetapi sistem itu dipanggil e-commerce. Iaitu mempercepatkan rangkaian itu. Itu dia, bentuk dia ada e-commerce. Ada bentuk baru lagi. Daripada e-commerce ni, ada benda baru lagi wujud sekarang ni. Jadi anda tengok perubahan zaman itu, kalau kita ketinggalan,
kita susah. Sebab pesaing kita bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau buat ceramah, kena pakai tie, kena pakai coat kan. Pergi hotel. Itu zaman dulu. Sistem motivasi dia pun lain, semua lain. Sekarang, tak payah. Duduk di rumah, hari hujan pun boleh buat presentation, tidak ada masalah. Yang penting teknik tu kena tahu. Cara dia macam mana nak buat tu kena tahu. So, saya memang fokus dari dulu, saya percaya kepada networking. Even kita buat secara peribadi ke, kita buat dengan company orang lain ke dan sebagainya, itu semua kaedahnya sama. Okey. Satu, saya nak beritahu. Cara yang terbaik tanpa mengambil sebarang risiko adalah kita menggunakan syarikat orang. Sebab preparation semua orang dah sediakan. Semua orang dah sediakan preparation, kelengkapan dia, produk dia, semua mereka yang sediakan. Jadi kita hanya run the market. Simple saja. Cuma teknik nak run the market tu banyak orang dia tak berminat. Bila kita buat presentation, dia boleh, alah aku faham dah benda yang sama. Dia akan cerita benda yang sama. Benda ni sebenarnya yang menjadikan kita sukar. Sebab kita tahu, bila kita buat sesuatu tu, kita tak dapat result. Mesti ada satu kesilapan yang kita buat. Dia so simple untuk kita faham. Kalau aku tak boleh buat, orang lain boleh capai. Tapi aku tak capai, maksudnya aku ada masalah. Aku ada masalah. Bukan masalah dekat orang lain. Kalau orang lain boleh mencipta pendapatan, aku tak boleh cipta, maksudnya kita kena buat perubahan dalam diri tu. Bukan belajar lagi dah. Kalau anda dah banyak belajar, buat perubahannya. Dia lain. Belajar ni lain. Buat perubahan dalam diri tu lain. Saya banyak fokuskan ni pada perubahan. Itu saya buat. Mindset dan sebagainya, topik. Okay. Jadi, bila kita faham networking tu, kita kena ingat. Anda faham ini, anda akan tahu teknik nak buat macam mana. Nombor satu, saya beritahu kepada networking itu adalah rangkaian di mana sale atau sale itu dibuat dalam bentuk kumpulan yang besar. Maksudnya kita membentuk satu jaringan yang besar. Jadi maksudnya market kita tu. Market kita yang tolong buat sale produk kita tu ramai. Maksudnya kita berkongsi-kongsi. Dia konsep dia begitu. Networking ni konsep dia macam mana? Dia masa pun kita berkongsi. Ilmu kita berkongsi. Duit pun kita berkongsi, modal kita berkongsi, semua kita berkongsi, pendapatan pun kita berkongsi. Konsep dia terbaik pun. Jadi banyak orang dia tak perlu menanggung risiko seorang-seorang. Macam kita, kalau bahagian preparation untuk penyediaan modal yang besar untuk menghasilkan pendapatan yang besar disediakan oleh company. Company yang sediakan semua kelengkapan tu. Sistem apa semua dia yang payment kita sepesin tak biar keluarkan. Jadi benda tu dah cantik lah dan dia panggil kita run the market. Kalau kita buat sendiri pun, kita juga yang akan run the market. Sama aja. Jadi, nombor satu, kena faham itu. Tapi disebabkan dia modal kecil, banyak orang buat tak kisah. Banyak orang dia tak nak fokus. Dia rasa apa? Di otak dia lah, modal macam tu aku boleh bayar. Tapi mindset itu sebenarnya, anda memang buat satu kesilapan, bukan kecil. Walaupun anda tengok benda ni satu natural, satu benda yang biasa, kesilapan anda bayangkan. Contoh yang duduk di Volten ini kan, anda tengok. Bagaimana keadaan orang-orang yang menjadi ejen 2 tahun yang dulu. Kalau dia pulun buat dah, fokus betul, belajar betul-betul, jutawan dah dia. Sebab kebanyakan leader yang daripada mula tu bertahan, walaupun bila kita buat satu company tu kan kita bermasalah, nak menyelesaikan masalah macam-macam. Tapi banyak daripada leader kita bertahan. Sebab kita percaya kepada kita punya owner. Dia bersungguh-sungguh nak bangunkan Volten itu ketika itu. Maka kita bertahan, saya juga bertahan. Saya juga bertahan, buat bersama tim saya dengan grup-grup lain. Dan akhirnya, Alhamdulillah dengan izin Allah, semua rangkaian itu berjaya mencecah angka million. Anda boleh fikir tak? Semuanya menjadi jutawan. Bukan jutawan cak ayam. Jutawan sungguh-sungguh. Kita tak pernah bayangkan bisa tu bisnes yang modal tak berbayar. Modal tak payah keluar. Tapi kita buat kerjasama dengan company kita. Anggapkan dia sebagai kita company betul-betul. Kita fokus betul-betul. Di mana di situlah perbincangan dengan syarikat dan sebagainya. Kita terlibat sekali. Iaitu dan akhirnya anda tengok. Lebih kurang tak silap saya lah. Antara 12 ke 15 orang dalam. Tak sampai ke dalam 12 orang, 15 orang dalam Volten ni. Dah mencapai title millionaire. Di mana orang yang mendapat pendapatan melepasi 1 juta. Jadi di sinilah, jadi apa yang mereka kata dulu, alamak, mereka orang awal. Masa tu dia tak bagi reason orang awal. Masa tu kita ajak mereka buat, mereka akan kata apa? Alah, tak ada susah ni, company ni susah, makin-makin susah. Bila sekarang kita ajak, alah dah ramai dah.
Kan dia tetap macam itulah orang tu. Jadi sebab tu saya kata kepada anda, bukan saya nak bercakap apa tentang nak marah, nak buat motivasi, tak. Itu nombor satu kita punya tanggapan tentang bisnes. Di dalam Volten, anda tengok, di sini kita membuat persediaan yang rapi untuk kita sukses. Jadi bahagian saya tak campur bahagian urusan company. Bahagian untuk dia sediakan produk, dia lesen, apa tu semua tu ada pihak lain yang buat. Bagi pihak saya hanya membentuk bisnes tadi adalah bagaimana membentuk pasukan. Itu kita nak sukses sama-sama, ramai. Sale kita pun anda tengok, walaupun volume kita, bila ramai, volume dia tu kecil, tapi terlalu ramai menyebabkan volume kita tu naik. Bilangan dia naik, income kita jadi besar. Dan teknik nak buat tu. Jadi apa kesilapan-kesilapan? Bagi anda yang nak jadi millionaire, saya cuma share kepada anda. Even kalau anda rasa okey, anda follow up. Kalau anda rasa tak okey, anda leave out. Buang saja. Okey, saya hanya pegang pada prinsip yang saya belajar. Saya tak pernah peduli orang lain. Konsep hidup saya senang saja. Saya peduli apa dengan orang lain. Selagi saya buat itu, saya ada sifu saya ada master saya, dan dia dah sukses. Saya follow dia je. Saya follow dia. Saya tak perlu mendengar cakap orang lain. Dia dah terbukti sukses. Dia dah terbukti pun berjaya dengan kaedah dia. Teknik yang dia buat. Apa yang dia cakap. Dia membuktikan pun dah. Jadi tak payah saya duk fikir. Ragu-ragu. Saya perlu belajar dengan dia. Lakukan apa yang dia suruh. Ikut follow up saja. Apa benda. Dan akhirnya. Alhamdulillah dengan itu dia juga berhasil. Kita berhasil. Jadi benda tu simple. Tak payah saya duk serabut pun mengatakan orang tu menyalahkan orang. Tidak perlu. Saya perlu melakukan saja. Buat perubahan dalam diri. Dan bertindak. Buat perubahan dalam diri, ingat belajar dah, semua dah mudah faham. Belajar dah belajar, tapi perubahan, kalau kita bertindak tanpa melakukan perubahan dalam diri, susah. Banyak orang, kita dengar motivasi, dia belajar, memang belajar. Dia bertindak. Tapi anda tahu tak, ada satu penyakit lagi yang dia tak belajar. Perubahan dalam diri dia tu. Dia duduk macam tu juga. Cara dia bercakap macam tu, cara dia, macam tu lah dia. Life dia macam tu, tak berubah-ubah. Jadi macam mana dia nak sukses? Jadi kita kena buat kelengkapan dalam diri kita untuk kita sukses. Yang pertama sekali, kita dah belajar. Belajar semua orang dah belajar. Bertindak semua orang tahu. Tapi bertindak tu betul. Tak betul itu dia berdasarkan pengalaman kita. Tetapi perubahan dalam diri kita tu menyebabkan kita mantap apabila kita melakukan tindakan. Dia jadi lebih mantap. Dan bila mantap, dia melibatkan masa kita menjadi lebih cepat. Dan kita membentuk rangkaian yang besar dengan begitu pantas. Okey, teknik dia macam mana? Nombor satu, saya bagi tahu kepada anda. Anda kena dua kaedah yang kesilapan yang kita buat. Dia ada dua kaedah. Short income. Short income dia base anda kena menguasai ilmu bagaimana anda buat closing teknik itu, bagaimana buat sale produk. Ada orang dia terlalu malu nak buat sale. Orang yang dianggap sebagai low class. Contoh kalau orang-orang kita banyak graduate, mereka rasa apa? Mereka pentingkan dia punya nama tu. Saya pun tahulah masa dulu bila saya habis graduate, saya pun bercita-cita jadi engineer, bercita jadi lecturer, bercita-cita situ je fokus dia kan. Tapi bila kita secepat sedar, yang pentingnya bila saya duduk diam-diam kan, bila saya bekerja, nama ada. Engineer lah, lecturer lah dan sebagainya. Saya dapat nama tu semua. Jadi, tetapi yang pentingnya, result saya tu. Gaji yang saya dapat tu tidak seperti apa yang saya jangkakan semasa saya belajarkan. Dengan itulah saya mengalih tentang bisnes. Saya mula cerita tentang bisnes dan belajar bersungguh-sungguh. Bagaimana kita graduate dulu belajar tentang nak dapat degree. Begitulah saya nak sukses. Saya belajar bersungguh-sungguh bagaimana kaedah untuk saya berjaya dalam bisnes. Jadi soal dia jadi tak semua dengan izin Allah Ta'ala. Yang penting kita jadi fighter. Terus buat. Dan akhirnya Alhamdulillah. Daripada dulu sampai sekarang tu insya-Allah jadilah buat tu. Dengan insya-Allah jadi. So bagaimana buat? Nombor satu, saya belajar dekat sale produk. Sale produk itu sangat mudah. Dalam video saya banyak saya bagi tahu kepada anda. Jikalau saya assume, saya anggapkan saya bekerja. Kalau kenapa saya sanggup bekerja tempat di kilang dulu 8 jam sehari, apa saja arahan bos buat semua saya boleh follow. Target yang company bagi pun saya cuba follow. Kalau tak capai target bawah daripada 5% sebulan, saya dah kena marah. Saya kena. Sebab apa? Dulu engineer ingat tak? Kita ada hari Selasa dengan hari Jumaat kata silap saya. Hari Jumaat. Isnin dengan Khamis. Isnin dengan Khamis.
Hari tu jumpa kalau target tak capai dalam 1 bulan tu, dia tembak macam peluru. Sakit hati kita dengar. Tapi tak apa sebab kita bekerja dengan orang kan. Jadi 8 jam sehari kerjalah juga. Bila nak buat OT, naik kerja lebih 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang tidur pun kat sana. Punya nak dapat income yang lebih. Sanggup apa? Jadi mulai di situlah saya mula berfikir. Kenapa aku belajar untuk mengkayakan orang lain? Tapi kenapa aku tak mau belajar mengkayakan diri aku sendiri? Jadi sejak itulah saya ambil belajar tentang bisnes, belajar tentang apa. Dan last kali dapat result dia networking. Jadi konsep dia kata 2 konsep. Satu, kita kena belajar buat sale. Personal sale. Sebab anda bayangkan, kalau kita kerja gaji 200 macam video saya dulu. Kalau gaji untuk kita gaji 6,000 sebulan. Besar kan gaji 6,000. Kalau kita ada orang saya tengok kerja dekat 20 tahun gaji dia masih 2,000. Daripada mula dia kerja. Saya minum dulu di kafe. Okey. Dia semalam minggu lepas ada satu kawan saya, dia kerja 20 tahun, isteri dia kerja 10 tahun pada kilang yang sama. Saya tanya gaji dia berapa? Dia kata gaji dia RM1,900. 20 tahun kerja, tolak duit apa benda tu, dia kata bersih dia dapat buat balik rumah RM1,100. Isteri dia RM900. Anda boleh bayanglah, 20 tahun suami kerja, 10 tahun isteri kerja, total 2 orang punya income, 900 bersih lah. Sebab tolak dia punya wang simpanan dan sebagainya. Yang dia boleh buat balik, 900 campur 1,100, RM2,000. 2 orang buat kerja, anda boleh imagine tak? Tapi dia orang sanggup bekerja betul. Kalau saya tidak. Sebab masa sangat penting, berharga bagi saya kan. Jadi saya belajar buat save. Okey, contoh kalau anda tengok. Untuk dapatkan 2,000 lah sebulan. Anda, macam dalam video yang lepas, saya ambil 3,000 lah. 3,000 sehari 100. Sehari 100. 8 jam kerja, bagi je lah dengan 8. Nilai 1 jam tu berapa, anda buat sale target macam tu je. Dapatlah 3,000 sebulan tu. Contoh kalau anda buat satu produk yang untung dia RM30. 1 jam anda buat RM30. Satu produk saja anda buat sale kan. Anda kena master bidang ni. RM30 sejam dah kena disiplin. RM30 kali dengan 8, RM240 sehari. Anda fokus je. RM30 untung dia. Kalau satu produk tu, kalau macam kita di sini VR4. VR4 untung dia RM30 kan. RM30 sejam, kita fokus buat online, buat apa dan sebagainya. Sebab macam kerja lah, macam kita kerja. Anggapkan kita kerja. Jadi kalau RM30 kali 8 jam, RM240. Kalau anda tengok situ, kali dengan 30 bersamaan RM7,200 sebulan. Betul, salah. RM30 kali dengan 8 jam, 240, 2 kali. Biarlah, RM7,000 lebih. Bukan 3,000, 7,000 lebih sebulan. Jadi kenapa lah saya kena marah dengan orang. Baik saya belajar benda tu betul-betul kan. Sejak tu saya mula fokus tentang itu. Itu bab nombor 1. Kalau anda berminat untuk buat business networking, iaitu membina rangkaian. Kalau anda tahu bahawa bidang ini memang boleh mencipta anda jadi millionaire, boleh mengubah segala-galanya. Jadi di situ anda tengok, saya buktikan kepada anda dengan disiplin, dengan target yang betul untuk mencapai 8,000 ke 10,000 ke 15,000 sebulan. Tidak ada masalah. Buat sale tanpa buat ada komisi-komisi yang lain. Tapi kita main-main kan. Kita main-main, ni tak ada sebab apa. Kita tauke, kita yang tauke, kita yang kuli. Betul tak? Kalau di kilang, kita kuli. Dia orang tauke, ada tauke duk arahkan kita. Itu penyakit kita. Jadi sebab tu saya kata, apa maksud perubahan dalam diri tadi? Bila kita nak sukses, kena buat perubahan dalam diri. Itu maksud saya tadi. Kita kena buat perubahan itu. Jangan peduli hal orang lain. Sukses is sukses. Kejayaan itu adalah kejayaan. Tekniknya begitu, dia tak perlu diajar oleh sesiapa. Anda yang dah tahu kaedah tu, dah ditunjuk oleh anda punya mentor-mentor yang terbukti, just follow. Okey, itu bidang satu. Tapi apa kesilapan, apa kelemahannya buat sale ni? Dipanggil direct sale ke apa? Bila anda stop, sale anda akan kosong. Betul tak? Itu kelemahan dia. Jadi kita kena faham. Bila anda tak buat sale hari ni, sale anda pun tersangkut. Okey. Jadi kaedah kedua, membentuk rangkaian yang menjadi salesman macam tu juga. Rangkaian tu jaringan kita yang ada buat sale supaya di waktu-waktu masa kita berkongsi ramai-ramai. Masa kita berkongsi. Kita seorang nak pergi buat sale produk tu sampai
sejam, setiap jam satu kotak kan susah kan. Tapi kalau kita ada 10 orang, sejam tu mudah tak untuk buat 2 kotak, 3 kotak. Tapi kalau kita ada 1000 orang, yang kita nak tadi 1 jam 1 kotak tadi kan, agak-agak mudah tak? Bayangkan ada 1000, 2000, 3000. Itulah yang menjadikan kita millionaire. Di mana kita seorang-seorang tadi buat sale, kita pun boleh cipta 5,000, 6,000 sebulan tahu buat sale. Tapi bayangkan membentuk rangkaian yang besar ni, walaupun kita keuntungan kita sedikit lah, taklah dapat RM30 dah. Kalau betul mungkin kita dapat sikit, mungkin kita dapat RM50, tetapi volumenya besar. Jadi kalau anda tengok, volume dia besar satu, masa kita berkongsi. Bila berkongsi masa, anda tengok, kita bukan buat 8 jam, 24 jam sehari. Dia move, dia bergerak sale kita tu. Di waktu kita tidur, orang lain tak tidur. Di waktu kita tak boleh buat sale, ada dalam rangkaian kita buat sale. Itulah keistimewaan dia. Kenapa orang tak suka bidang ni? Saya heran sungguh. Bisnes yang paling mudah di dunia ni. Di waktu saya tengah bercakap ni, anda tahu tak? Saya tengah buat ceramah ni, agak-agak ada tak sales dah masuk sekarang? Ada. Sale tengah. Saya duk ceramah dengan anda ni. Sale saya duk masuk tu. Tum. Satu kemasukan tu tak banyak. Tapi ada sekurang-kurangnya RM25 satu set. RM25 4 jam kalau tengok 100. 4 orang, 5 orang, 6 orang. Tak ribu. Kenapa tak nak belajar bidang ni? Sebab kita belajar tapi kita tak buat perubahan dalam diri kita. Kita tak faham pun. Kita ingat bila kita pergi buat sale, kita boleh dapat macam orang lain. Tak, sale adalah satu tahap yang pertama. Iaitu kalau anda stop, income anda stop. Tapi anda boleh cipta bulanan ribu. Tapi bila anda stop bulan itu, anda akan... Jadi sebab tu banyak orang tak suka buat. Kenapa orang tak suka buat? Dia kata, ada orang saya tanya Muhammad tu, kenapa tak nak buat? Kami walaupun gaji kecil, kami ada garanti income. Level pekerja tu ada garanti. Kita buat sale ada garanti lah. Walaupun RM8,000, anda stop sale bulan depan, sale akan income anda. Jadi, macam mana nak mengatasi kaedah tu? Kita menggunakan rangkaian networking. Networking itu adalah rangkaian network. Bukannya MLM. Bisnes membentuk jaringan. Semua orang buat itu. Semua orang jutawan buat itu. Jadi, bila membentuk jaringan itu, anda tahu teknik dia ada macam-macam perubahan dalam berlaku. Sekarang ni e-commerce. Sekarang menggunakan sistem online, menggunakan segala-galanya dengan begitu mudah sekali untuk mencipta rangkaian yang besar dengan sale yang kecil tapi volume yang besar. Dengan itu kita mudah mencapai tahap millionaire. Cuma kita kena belajarlah sungguh-sungguh sebab ini bukan gaji RM1,000, RM2,000, RM5,000, RM7,000. Ini melibatkan million. Jadi anda janganlah serabut, janganlah serabai. Janganlah stres. Berbalurlah dengan income yang kita dapat tu. Kalau kita gaji RM1,000 pun kena maki dengan orang kita tahan. Ini cerita nak RM100,000, RM200,000, setahun nak RM500,000, 2 tahun nak RM1,000,000, kan? Orang lain kerja. Jadi berbaloi. Jadi 2 konsep kita kena belajar tadi. Satu, anda belajar buat sale. Itu untuk anda punya part time. Bayangkan income anda punya sale tadi dicampur dengan networking, agak-agak income anda berapa? Anda fikir sendiri. Ini bisnes, saya bagi tahu kepada anda. Inilah bisnes. Cuma kita kita rasa malu. Perangai kita tu banyak macam orang biasa lah. Banyak songnya kan. Duit tak. Kalau bagi RM100,000 dia rasa terkejut beruk dia. Kalau tengok cash RM100,000 tu terkejut beruk. Wahal RM100,000 tu kita boleh buat kalau di Volten ni insya-Allah kita dengan mudah boleh capai RM100,000 sebulan, RM50,000 sebulan. Tapi hati kena kering. Jadi 2 konsep tu saja saya bagi tahu kalau dalam Volten 2 konsep tu saja. Satu, belajar buat sale. Itu pun income besar. Kedua, untuk mengatasi supaya anda stop sale, stop income, anda campurkan dia dengan jaringan rangkaian. So, sistem dalam bentuk rangkaian ni ada di e-commerce. Satu istimewa, kita ada e-commerce. E-commerce melibatkan sistem bank dan sebagainya, semua dengan mudah. Jadi, kita kalau tak kaya, miring kita. Dapat keluar macam ni. Jadi, soalan saya tadi, apa kesilapan anda? Apa kesilapan kita sekarang? Kita minum. Saya curi kesilapan supaya anda tahu nak pergi jalan macam mana. Lain tidur lah kot. Okey. Kesilapan kita, masa. Masa macam ni. Kalau kita buat kerja, anda hanya jadi salesman,
anda tengok dia ada dua. Sale ni kita buat sale dekat produk. Kita beri sale. Tapi kita punya customer itu juga kita boleh anggap dia boleh lantik dia sebagai agent untuk ajar dia buat bisnes. Di mana selain dia dapat merasa dia punya produk yang dia nak beli tadi mungkin dapat harga murah atau percuma, dan dia boleh membentuk jaringan, boleh buat side income dia. Itu salah satu kaedah. Dua, kalau customer tu memang sakit, kita anggap dia sebagai customer. So nak membina rangkaian tu, kesilapan yang kita buat adalah kita banyak buat tunjuk kita ada sale. Setiap hari dalam gambar, dalam kita punya grup, ni buat sale. Tapi anda tahu tak, soalan saya tanya anda, berapa ramai yang buat sale itu anda ajar dia tentang bisnes? Jadi kalau anda pun sama, pergi buat sale dekat dia, dia pun makan produk, ada testimoni bagus, dia pun stop. Dia tak faham, dia nak buat, dia tak faham, anda pergi ke second, anda pergi ke third. Last kali anda tengok semua jaringan yang anda cipta tu tak faham apa pun. Termasuk dengan anda sendiri. Anda sendiri pun tak faham. Jadi macam mana nak fahamkan semua? Jadi akhirnya semua pun tak tahu. Bila dia orang tak faham apa-apa, dia orang tak tahu apa-apa, dia orang akan stop. Kalau dia faham tentang bisnes, dia tak akan stop. Apa nak jadi pun, dia kata ini peluang aku yang terbaik. Nak buat perubahan dalam diri. Jadi bila kita buat tu, anda kena buat, ada dalam kesilapan kita terus buat sale saja. Dan kita tak mau belajar buat network. Memang kita tak bijak, memang kita tak pandai. It's okay, tidak ada masalah. Cikgu, saya pandai buat network saja, tapi sale saya tak pandai. Itu lebih baik. Orang yang pandai buat sale tapi tak pandai buat network, dia akan stop income dia bila sale dia berhenti. Tapi orang yang pandai buat network, tak pandai buat sale, network dia akan bergerak walaupun dia stop. Jadi anda fikir sini, yang terbaik dua-dua kita belajar. Dalam kelas nanti saya akan tunjuk kepada anda macam mana nak buat. Okey, teknik dia macam mana? By grouping. Macam ni kan, bila saya buat presentation, katalah saya nak buat VSS, anda harus closing orang tu, bagi tahu time berapa Cikgu Amir akan buat VSS kat Voltaire. So kita akan bagi kat mood tu cara dengan dia password nak masuk, nak dengar ceramah tu. Jadi anda akan highlight dekat saya, Cikgu hari ni 2 orang saya. Hari ni saya ada bawa 5 orang. Dia nak dengar dalam Cikgu punya apa malam ni, meet ke, dekat Zoom ke. Anda penting kat situ. Tapi bila saya buat Zoom, kadang muka yang sama. Saya buat, itu dipanggil VSS. VSS tu adalah untuk anda jemput rangkaian baru. Orang yang nak jadi ejen, orang yang minat nak buat bisnes yang tak faham, anda tak boleh explain dekat dia, anda hanya perlu ajak dia, malam ni tengok, malam ni VSS saya, mungkin ni term saya kan. Ini bukan VSS, yang saya buat sekarang ni bukan VSS. VSS bukan macam ni. Yang ni saya bagi penerangan dulu kepada anda supaya anda faham bila saya nak buat VSS tu apa kepentingan dia. Okey, jadi dua tadi, bahagian produk, kita kena lagi dua bahagian networking. Iaitu kita berkongsi rangkaian untuk buat sale. Bayangkan ada 1000 orang dalam rangkaian kita buat sale. Mungkin daripada 500 orang hari ni tak laku. Tapi ada 500 orang laku. Anda bayangkan income anda berapa. Itulah miracle-nya networking. Bukan main cak ayamnya bisnes. Bisnes ini profesional. Sebab tu result yang kita dapat tu, kalau anda faham, berbezanya kita yang sukses dekat jaringan ni, buat jaringan ni, yang tahu masa. Anda tengok, banyak leader kita, dia kalau macam Murti, anda tengok dia sebab maksimum dah dia punya antas tu, dia tidur je. Tu pun hari ni dia pada program di Melaka kan. Bayangkan satu hari income 12,000 sehari. Anda tak teringin nak buat 12,000, tak payah 12,000 lah, 1,200 sehari. Allahu Akbar. Jadi terbukti apa? Banyak kita punya top 10 tu semua income besar-besar. Jadi kita tahu dah itu terbukti. Anda jangan tengok saja. Yang saya nak tegur kebanyakan daripada kita tunggu tengok je. Bukan anda tengok dia sukses. Anda pergi tengok, belajar teknik dia nak sukses tu macam mana. Jalan je. Dia buat macam mana. Anda setuju tak setuju, anda ikut saja. Anda tahu teknik dia macam mana buat, insya-Allah anda pun macam tu juga akan dapat. Sebab tindakan yang sama akan menghasilkan keputusan yang sama kan. Semua orang faham itu kan. Jadi kita, masalahnya kita duduk style itu, saya susah sungguh lah nak buat ayat tu. Cara saya, cikgu, saya style macam ni. Walaupun berpuluh tahun buat, tak pernah berjaya pun. Duduk degil situ lah. Yang itulah saya tak terbomo sampai sekarang pun. Ada banyak saya punya orang tu, tak boleh nak bomo dia. Hembus, dia duk menang dia juga. Dia tunjuklah kaedah nak buat sukses macam mana. Dia duk macam tu juga. Nak kata apa? Saya nak kata apa? Sebab sistem ni bukan saya cipta. Sistem ni
Memang sistem dia begitu, nak sukses. Jadi bentuk rangkaian. Jadi apa kesilapan lagi? Kesilapannya bila anda closing satu orang 2 jam. 1 jam. Anda closing 40 orang, anda perlukan 40 jam. Bayangkan 40 jam tu nilai dia pengsan kita. Tapi kalau anda boleh bentuk jaringan buat presentation, anda jemput 40 orang sekali datang buat 2 jam presentation. Itulah kepentingan VSS. Anda tahu tak kenapa semua leader yang jadi millionaire di Walton ni adalah pencipta VSS. Pencipta VSS. Walaupun dia tak pandai bercakap, tapi dia ada upline atau jaringan dia yang tolong bercakap. Anda tak pandai present, tak apa. Yang penting ada tak di atas tu yang akan bantu anda. Jaringan anda. Ada. Jadi ini yang paling anda kena belajar. Sebab anda bayangkan, satu VSS, kalau semuanya guru anda 40 orang, presentation kita paling lama 2 jam, sejam setengah. Bayangkan, 2 jam lah saya ambil. 2 jam 40 orang. Tapi anda buat personal, 1 orang 2 jam, 1 orang 2 jam, 1 orang 1 jam. Kalau 1 orang 1 jam, 40 orang 40 jam, agak-agak sil anda macam mana nak jalan. 40 jam anda kena jumpa. Sedangkan orang lain ambil masa 2 jam 40 orang. Yang paling penting di sini bukan bilangan orang tu, masa. 40,000 income selama 4 tahun berbeza. Kalau 1 juta orang, duit dia dapat 1 juta. Ada orang tu 40 tahun baru dapat 1 juta dengan orang yang baru dapat 4 bulan 1 juta. Nilai sama 1 juta. Tapi ni value dia yang membezakan itu adalah masa. Jadi masa kesilapan banyak leader buat adalah mereka tidak fokus dekat VSS. Bila ada VSS, dia yang datang. Bila saya kata saya nak buat VSS, dia mesti datang. Dia buat tak kisah pun. Sebab dia, Cikgu Amir nak buat VSS malam esok, pukul 8. Esok dia tengok, di muka dia yang masuk. Kalau saya akan closing Amir. Malam ni Cikgu Amir akan buat presentation. Kau free tak masa? Sejam je lebih kurang. Dia cerita tentang bisnes. Dia orang ni cipta income. Dia orang, anda kena close dia orang supaya dia orang ni on. Bagi password dekat orang, suruh dia on. Masuk dalam sistem. Jadi anda tahu tak, kesilapan yang biasa je orang buat. Mudah nak faham. Bila buat VSS, muka tu masuk. Bila saya buat motivasi ke apa, tak apalah. Yang saya tahu, dia ada jaringan. Tapi jaringan dia tak datang, dia tak kisah. Jaringan dia tak datang, dia buat tak kisah. Dia datang. Bila saya buat dekat Zoom, dia masuk. Tapi saya tengok dia seorang. Anda tahu tak tadi? Kunci networking adalah masa. Iaitu 2 jam, kita sekali close 40 orang. 2 jam sekali close 200 orang. 2 jam sekali ketua 2,000 orang. Tapi kita tak pernah buat join ya. Kita buat 1 orang 1 jam. 1 orang 1 jam. 1 orang 1 jam. 40 orang 40 jam. 100 orang 100 jam. Lama-lama anda pengsan. Sebab apa? Bila anda buat macam tu, dia akan berlaku sistem ABC. Anda tahu tak sistem ABC itu apa? A taja B. A sangat faham. Bila dia close B, B yang tahu kurang faham. Kurang faham, dia pergi, yang B pula pergi close C. Orang C. Kurang faham, di bawah tu dia sikit faham. C pergi close D, tak faham. D close E, jahanam. Tapi kalau 5 orang tu datang sekali dalam presentation, 1 kali cakap, 5 faham. Anda tahu tak, punca utama orang yang lambat nak sukses adalah mereka tidak faham apa itu penting VSS. Saya kalau pergi close, saya akan make sure VSS tu ramai grup saya. Sebab apa? Kalau bos bercakap 2 jam, sistem company buat 2 jam, aku ada 100 orang di bawah tu. Kalau saya personal pergi jumpa, seorang sejam, 100 jam, mana saya mampu? Lebih baik saya belajar ilmu, close mereka supaya mereka hadir di setiap program yang ada VSS tu. Apa itu VSS? Tentang bisnes kita. Kalau saya Walton, bagaimana permulaan produk dia, dia punya testimoni dia punya sistem payment commission dia punya upgrade system dia, itu dia panggil VSS. Jadi benda-benda ni sangat penting. Tapi banyak orang, benda yang dia patut penting, dia buat tak tahu. Yang dia kena belajar bersungguh-sungguh adalah VSS. Bagaimana bawa orang ramai-ramai, anda tak bercakap, tapi ada company tolong bercakap,
upline kita tolong cakap, kita bawa orang, bagi dia orang dengar. Fokus dekat situ je, anda kaya. Walaupun anda tak bercakap, tak pandai pun bercakap, tapi ada speaker hari tu yang boleh bercakap. Carilah speaker-speaker yang bagus. Tengok VSS speaker siapa yang anda tengok anda confident. Anda confident dia ni bagus, okey, tarikh dia tu anda jemput. Sama ke VSS di center kita dulu, kita ada buat di Ipoh. Masa VSS pun dia bawa seorang. Satu hari, anda 1 minggu punya preparation untuk buat VSS tu, dia boleh bawa seorang prospek saja. Bayar seminggu, seorang. Sebulan, 4 minggu, 4 orang. 4 orang bukan 100% masuk. Jadi sebab tu, patut seminggu, anda tengok malam ni kata, okey, malam ni siapa buat presentation yang anda suka. Anda tengok the best journey speaker. Panggil situ dalam 10 orang. Jemput. Kerja anda siang malam. 2 hari lagi sebelum nak buat VSS tu. Closing orang, tolong saya. Anda minat bisnes, saya mungkin tak faham. Jelaskan kepada anda, kata kat dia. Tapi saya ada satu kawan. Dia akan buat full presentation. Anda tolong hadir ya. Anda tak ada keluar duit pun. Anda setakat nak makan, saya nak tolong anda. Close dia. Belajar closing tu je. Belajar close untuk prospek tu pergi ke VSS. Dan anda perlu kenali presentation dia tu. Present tu macam mana. Di situlah anda akan mengatasi apa kelemahan banyak orang fail buat network kerana dia pergi one to one. Kalau anda pergi jumpa 100 orang, seorang 1 jam, cuba kira 100 jam, anda perlukan masa. Tapi kalau anda boleh perlahan-lahan mula-mula anda bawa 4 prospecting anda, 8, 16, dia akan naik ke 30, lama dia pergi 100. Akhirnya 200, 2 jam cakap. 400, 2 jam juga. 600, 2 jam juga. 1000 orang pun 2 jam juga. Itulah sebenarnya graf income yang anda boleh mencapai jutawan. Saya nak bagi tahu kepada anda. Jadi banyak dalam training kita banyak bagi semangat, bagi motivasi, bagi semangat. Tapi kalau anda bersemangat, teknik tak betul, cara buat tu tak betul, anda tetap macam tu juga. Sebab tu saya kata, perubahan dalam diri tu kena buat. Kena tanya dah, apa sebab aku buat tak jadi? Sayang sungguh. Kalau saya fokus bahagian apa program yang orang buat bagi penuh grup saya. Itu saja. Supaya jimat masa. Itu clue dia. Jadi hari ni saya bagi video tu supaya setiap saya punya VSS, lepas ni saya akan buat online. Tapi saya tak menggunakan Facebook, saya menggunakan Zoom. Supaya anda kalau setakat muka yang dah jadi ejen lama duk mari, tak payah dengar VSS. Tapi kalau anda bersetuju untuk bawa prospek anda orang baru yang tak pernah dengar tentang, tahu Walton tapi dia tak jadi ejen lagi, dia nak dengar, anda kena close dia. Supaya malam ni, contoh saya akan buat presentation. Okey, anda akan, jadi tiap lah saya sikit. Malam ni, jadi anda kena bagi tahu, saya hari ni cikgu, saya ada 10 orang, hari ni dia nak online, nak tengok cikgu. Dia ni bagi background sikit. Bagilah daftar-daftar kat saya sikit. Oh, dia ni dulu engineer, dia ni buat insurans, dia ni cikgu, dia macam ni. Jadi bila hantar record dekat tu, presentation kita nanti bergantung kepada jenis apa orang tu kat depan. Macam tu kita buat. Banyak orang dia rasa dia pandai, saya faham. Banyak orang lah, aku tahu dah benda tu. Tapi cuba fokus. Setahun tu jadi, saya kata, kalau kita fokus, betul-betul fokus, bahagian kita, cikgu, dulu saya kata dah, semua jutawan speaker, insyaAllah jadi jutawan. Tapi cikgu, kalau saya tak speaker, bila anda tak ada speaker, apply anda tu speaker, anda jadi jutawan juga. Dengan sebab anda rajin bawa. Sebab apa? Beza cikgu, saya pergi jumpa 10 orang, 10 jam. Baik saya bawa dia 10 orang, 2 jam. Saya bawa 20 orang pun, 2 jam. Saya bawa 100 orang pun, 2 jam. Ini tak, kalau saya 200, kena 200 jam. Cikgu, bila nak kaya? Itulah anda tak nak punca orang. Kenapa banyak orang gagal? Dia tak fokus, dia terlupa kalkulit. Kita buat 2 kali 100. 2 jam ke 100 orang. Dia pula buat 100 orang. 100 orang tu 2 jam seorang. Mampus. Sebab tu dia penat. Sebab tu dia rasa give up. Tapi bila kita nak buat VSS, kita nak buat ajak dia buat, dia tak nak. Dia, muka dia je datang. Bila buat, cikgu saya ajak, dia tak mau datang. Kan soalan ni bagus dengar kan? Anda kena belajar closing teknik. Closing teknik tu dekat mana? 1, close sale produk. 2, sale close orang untuk attend kita punya program.
Macam nak close. Kan, anda pernah tak dalam Volten diajar? Tak kan? Dalam Volten kita diajar buat ni, macam ni, produk macam ni kan. Tapi ada tak anda diajar bagaimana close orang supaya dia berminat untuk mendengar kita punya Volten punya presentation? Kami ajar lah cikgu, dia tak nak. Anda tak pandai close, bukan salah dia. Anda tak mau belajar about closing tu macam mana. Anda ingat, bukan salah dia, tak datang, salah anda. Anda nak tahu bukti dia. Anda cuba offer dia, ni dengan ceramah aku bagi hang RM100. Dia datang tak? Kalau anda kata, anda tanpa ilmu, anda buat gini, kau datang kau on je VSS malam ni, aku bagi kau RM100. Agak-agak dia on tak? Ke dia kata, tak, aku tak mau tengok. Tunjuk duit saja, dia akan datang. Kalau anda nak jemput, datang VSS Center, kata di Center Ipoh. Okey, anda pergi offer duit anda hari ni RM10,000, RM100 seorang. Kau datang ceramah, aku bagi 100. Kau datang dengar ceramah malam ni, dengar VSM malam ni, 100. Nak tengok, janji kata pukul 8.30 kena hadir dah. Pukul 8 dah penuh lah. Jadi di situ, adakah dia tak nak? Bisnes yang kita cerita bukan RM100. VSS yang kita cerita ni menghasilkan puluhan ribu. Tapi kenapa dia tak nak? Sebab kita tak confidentkan dia. Kita tak pandai nak close dia. Menjadikan dia tak confident. Tadi kalau anda ambil RM100 tadi, lepak duit itu kan dia confident. Dia akan datang. Sama lah. Bila kita close orang, bila dia tak datang, bukan salah dia. Salah kita tak pandai close. Tapi apa yang saya dapat? Mangkuklah dia tu. Aku cerita ajak pun tak nak. Jenis malas. Dia marahkan orang tu. Dia marahkan orang yang dia prospek tu. Itu kesilapan dia buat. Lepas tu gairah. Itu lagi. Apa lagi kesilapan? Gairah bila dia dapat close satu orang, dia rasa gairah. Dan dia terus pergi register, kemudian dia tinggal gitu je. Anda tahu tak? Dalam networking ni, kita bukan hero kita, bukan dekat kita berapa ramai kita boleh close. Tapi berapa ramai yang kita bercipta dia menjadi income yang besar. Jadi, berapa orang yang boleh percaya bahawa kita insya-Allah boleh bantu dia untuk sukses. Dia akan ikut kita. Sebab itu anda tengok, saya tidak fokus banyak, saya tak pernah pergi closing begitu ramai. Tapi satu orang tu saja saya akan turun habis, motivate dia, bagi dia faham betul-betul sampai dia nak buat. Dan bila dia buat, terbukti sukses. Dan dia tak akan lari. Dia tak akan cabut lari. Dia cabut lari apa? Dia tak faham. Dia buat tak jadi, buat sekali buat tak jadi, dia bertahan. Dengan motivasi. 2 kali buat, dia bertahan. 3 kali dia bertahan. 4 kali dia berhenti. 4 kali dia berhenti. Dia 3 kali je. Sebab tu kenapa rangkaian kita banyak yang mati. Itu punca dia. Jadi, anda nak tengok, bila nak buat satu closing, anda tengok, nombor satu, kita tak tahu. Kita buat tu, kita pun tak tahu. Kita dengar orang pergi buat closing orang, kita pun pergi close. Masuk. Tapi orang close collect RM100,000, kita duduk macam tu juga. Kita orang close sampai RM15,000 sebulan, RM20,000 hingga sebulan, kita duduk dapat RM500, RM600 juga. Apa sebab? Kerja sama-sama nampak buat. Sebenarnya, dua-dua ni sangat jauh berbeza. Okey. Jadi, senang saja. Kalau anda tanya saya, cikgu, kunci, kalau saya, sebab tu anda tengok, kalau saya present produk, dekat Volten, saya pun tak faham macam nak present detail-detail. Yang saya tahu, kalau halih hitam tu, dia ada methoxyflavone, lagi satu dia ada apa tu, saya pun lupa tengok. Saya ambil satu benda ya, kalau produk tu, cerita tentang produk, saya perlu, yang penting anda tengok, bukan kepakaran saya untuk explain, tapi kepercayaan orang yang dengar tu untuk beli produk saya. Itu lebih penting. Jadi cara saya close, saya tak perlu nak buka data di methoxyflavone tu apa, jenis apa. Saya pun insya-Allah boleh explain. Tetapi saya perlu highlight begini je. Tuan tahu tak halih hitam ni? Halih hitam ni dengan kunyit hitam, halih hitam ni dia satu spesies. Contoh, satu spesies. Dia ada satu spesies yang susah kita nak jumpa di dunia ini. Ada orang panggil dia halih hitam, ada orang panggil dia kunyit hitam. Ada jenis yang tumbuh kat Malaysia ni ada yang kunyit hitam semua. Dia pun panggil kunyit hitam. Tapi tuan tahu tak, ada satu spesies yang dia ni ada keunguan sikit. Dia hitam tapi ada keunguan. Yang ni dia tumbuh di tempat yang tinggi, sejuk dan kering. Dan setakat hari ni kita temui banyaknya di Thailand sebelah sana, jauh sana.
Dan kita di Volten menjadi ejen yang pertama yang berjaya memasarkan produk ni dan mendapat kelulusan dan terbukti dengan testimoni. Jadi benda ni sangat penting sebab dia ada satu bahan dalam tu yang tidak ada dekat mana-mana produk di dunia ini. Dipanggil methoxyflavone. Apa itu methoxyflavone? InsyaAllah dengan insyaAllah kita ada testimoni. Ingat kita lapik kat belakang kansul. Jadi tuan boleh try. Saya tak jamin apa-apa sebab saya bukan doktor. Tapi tuan try sajalah. Harga dia begini. Tuan rasa nak murah, tuan beli banyak ni. Tuan rasa benda perlu ni, tuan jadi ejen. Dia dapat harga murah sikit. Yang penting tengok. Ada saya buka sangat. Apa dalam hal hitam tu macam data macam tak. Ada orang saya kena buat detail. Kalau dia tanya saya banyak-banyak. Tapi saya buat setakat ni. Saya tahu methoxyflavone-nya. Lain saya tak tahu. Flavonoid. Saya boleh explain sikit flavonoid tu. Dia dapat kat buah tunjuk langit. Itu banyak. Tapi flavonoid ni dia pahit. Dia memang bagus. Tetapi dia gabungkan dua-dua ni. Kalau contoh COVID-19, kita tak ada data. Tetapi Alhamdulillah dengan insyaAllah, dia boleh mempertahankan kita yang cakap ni dekat ejen Volten tak ada lagi lah dengan COVID-19 ni. Sebab apa? Kita tahu dah. Bila kita sekarang ni diserang oleh COVID-19, kita semua makan banyak. Setakat ni Alhamdulillah. Jadi untuk buat protection, kita kena pelan 3 biji. 3 biji sekali ambil contoh je, kita buat close. Saya close macam tu je. Anda tak close bukan tunjuk kita pandai. Tapi bagi dia faham dengan mudah supaya dia percaya. Dan kita pula jangan bohong. Kita jangan bohong. Biar dia tak beli pun tak apa. Asal kita jangan menipu. Jadi benda ini, sebab kita nak pergi long term. Buat bisnes dengan dia long term. Hari ni dia tak ada duit, mungkin dia malu nak cerita kita. Dia kata tak apa, nanti saya. Tapi nak atas percaya kepada kita punya presentation, dia akan masuk. Jadi short income. Bila saya buat presentation, anda tahu tak, short. Sebab tu bila anda nak jemput orang datang saya punya BSS, anda bagi background orang tu. Cikgu, hari ni saya bawa 5 prospek saya. Malam ni nak dengar Zoom. Dia ni seorang ni, dia bukan lawyer. Seorang lagi, dia ni pernah buat insurans. Dia ni pernah, seorang ni millionaire lah. Tapi dia dulu nak. Jadi bagi data-data ni. Supaya saya boleh buat short saja presentation. Saya fokus kepada apa yang mereka nak pada presentation itu. Bukan hal tu saya cerita pasal produk saja dekat sejam. Sistem sejam. Nak motivasi sejam. Dah lah kamu tu tidur ya. Yang penting hari ni saya tengok ramai ni, dia ni master produk. Okey, point dia ini. Yang paling lama kena dekat sistem financial. Sebab dia orang ni banyak dalam hari ni punya presentation, dia orang nak tahu tentang bisnes. So produk tu dia orang nak tahu untuk dia trust saja. So produk kan slow, sistem tu kena laju. Tapi tiba-tiba banyak pula hari tu semua orang bermasalah sakit. Jadi produk tu kena lama, financial tadi kena pendek. Closing tak payah. Kalau orang sakit semua tak payah closing. Cuma nasihatkan mereka. Tapi kalau dia buat bisnes, okey, closing dia lain. Sebab tu data tu penting. Bila buat BSS, saya jarang menggunakan standard. Standard hari ni sama tak, sebab saya bergantung kepada yang hadir. Baru saya akan tengok muka dia orang tu. Kalau dalam kita buat dekat hotel apa, saya akan tengok muka. Perasan tak bila saya buat presentasi, saya akan duduk dalam mereka 5 minit. Mata saya tengok semua. Dia tu lecturer. Dia ni master apa. Dia ni dulu kaya. Dia ni memang kaya tapi dia tetap bisnes. Dia ni kontraktor. Dia ni. Jadi benda ni, data ni yang paling penting untuk saya buat presentation nanti. Jangan kita buat presentation syok sendiri. Orang berlipat sana. Dia tak tahu orang tu duk dengar ceramah dia tu duk menguat nak tidur lah. Dia duk kungkang, tendang dinding, sepak sana, sepak sini. Buat apa? Yang penting, mata anda kena tengok dekat presentation tu macam mana. Sebab tu lah saya sebenarnya bercita-cita untuk adakan satu speaker training. Bukan saya memang sekarang ni saya tak macam dulu. Tetapi saya mesti ada ilmu tu untuk share dengan anda. Bagaimana buat the best presentation dalam supaya anda semua faham dan boleh membantu anda untuk membina rangkaian dengan mudah. Jadi anda ambil sikit-sikit yang knowledge saya tu, anda campur dengan anda punya ilmu. Anda pun mesti ada experience lebih dahsyat daripada saya. Jadi kita buat macam tu. Jadi main point kita buat networking ni, tak kisahlah Volten kan, apa kan. Anda tengok benda ni data tak? Saya ulang balik saya ulang balik untuk orang baru. Data tadi. Nombor 1, master dekat sale produk. Master dekat sale produk. Jadi, sebab income dia besar. Bayangkan kita dekat Volten ni 1 jam bersungguh-sungguh jual kotak VR4 saja. Untung dia RM30. Kali 8 jam. Orang lain kerja 8 jam sehari, kita 8 jam sehari buat kerja. Buat sungguh-sungguh.
RM30 kali 8, RM240 sehari, kali sebulan dekat RM7,000 lebih sebulan. Itu belum masuk lagi. Bila kita habis 6 kotak, kita dapat lagi 100. Belum masuk lagi. Kalau masuk P by P mat tu, saya rasa dekat berapa ribu tak tahu. Dekat 9-10 ribu sebulan. Hanya buat satu tu. Kenapa orang tak nak buat? Kita bukan perlu buat kuih, nak jual kuih, nak kena bancuh. Tak payah. Dalam bisnes ni, saya bagi tahu sebab tu ada, yalah, ada orang berminat macam, saya tengok macam, apa, dalam saya dia buat kuih, buat kek, jual apa semua tu. Dia buat kek, saya tengok kesian 4 pagi tak tidur lagi, pukul 3 pagi dia buat kek, esok nak jual kan. Saya kata kat dia, saya belajar Volten, ambil Volten dah siap dah, esok saya explain terus jual. Yang penting, duit tu. Keuntungan tu. Saya tak biar duk bancuh lagi, ada hitam, semua dah siap lah. Yang penting saya belajar closing saja. Dan saya akan dapat ikan lebih daripada orang lain yang buat kek tadi. Kan smart tu. Sebab tu saya kata kepada anda, dalam bisnes, dalam kita ni, yang penting kita tengok, okey, anda ni share result, income kita nak berapa. Bila kita nak income berapa, okey, kita kena ke belakang dia, ke depan dia, hasilnya income. Berapa kita nak sebulan. Contoh, cikgu saya nak RM10,000 sebulan. Kita kena tahu kaedah nak dapat RM10,000 tu macam mana. Kemampuan kita, engkau kerja apa? Saya cikgu, saya kerja. Tapi saya nak boleh buat part time, online. Okey, maksudnya 8 jam sehari dia tak boleh buat tu. 8 jam dia tak boleh buat. Dia bukan full time. Dia ada tu part time. Tapi nak dapat income yang sama. Oh, dia master, dia kerja bidang apa? Saya buat juga produk-produk. Tapi saya buat ni. Okey, kalau begitu, belajar closing online, sekali close 2 kotak produk. Supaya orang tu beli 2 kotak. Sebab 1 kotak 50 biji. 1 bulan makan 2 kotak VR4. 2 kotak sekali close untung RM60. 4 orang, 6 kali 4, 240 juga. Betul tak? Kita tadi sejam seorang, 8 jam yang full time. Tapi kita disebut, tapi kita sekali close, belajar close 2 kotak sekali close. 4 orang yang buat sehari online. Tetap dapat income yang sama. Inilah yang kita kena belajar. Bukan kita, sebab tu dalam kelas saya bagi tahu kepada anda semua, sebenarnya cuba kita draft dalam semua training yang anda pernah buat di Volten ni, daripada mula masuk sampai sekarang, duduk saja-saja. Kadang-kadang anda duduk dengan saya kan, kalau anda duduk dengan Kak Tun, cuba bersembang dengan Kak Tun, sembang dengan Murti, jumpa saya, sembang dengan saya. Jadi ambil ilmu tu sikit-sikit, combinekan together. Anda mesti dapat keputusan yang lebih baik. Ada orang macam ni, okey, cantik. Kita kena ada buku 35 tu, buku besar tu kena ada. Di situlah kita akan tahu. Sale, nombor 1 sale, nombor 2 networking. Kalau sale, apa kelemahan dia? Kelemahan dia bila kita stop buat sale, income kita stop. Jadi, cara dia macam mana cikgu? Buat sale dan ajar grup kita yang ramai pun buat sale. Kita buat contoh dulu. Jadi kita ajar orang, tengok aku buat sale dapat RM6,000 sebulan. Dia akan buat juga. Dia akan buat. Dan bila kita berbentuk jaringan, kita ada commission tak? Kita ada commission. Commission inilah yang gila. Jadi itu saja. Kita punya ilmu yang kita perlu belajar. Iaitu buat sale sebagai untuk contoh kepada orang lain. Yang kita ni mampu buat sale walaupun kita grup tak ada. Kan kita baru bila mula nak start, kita tak ada jaringan lagi. Tapi kita dah ada income. RM3,000, RM4,000 sebulan, RM5,000 extra income dengan mudah. Jadi di situ kita ada ilmu. Jadi kita boleh tak share dengan kawan kita. Dia tak ada income, dia kerja gaji RM1,000. Tengok aku bulan ni, aku buat sale. Kau tahu tak? Aku buat sale ya, RM3,000. Kau ajar aku. Okey, aku tunjukkan kau. Dia jadi agent. Dia jadi agent. Ramai di bawah tu akan membentuk agent yang jadi salesman. Sale pun dia orang dapat. Dan di bawah tu, kita boleh dapat lagi satu income, iaitu kita punya commission. Akhirnya, anda tengok, tibalah waktunya nanti anda free time, free money. Di mana anda tidak lagi buat sale. Orang yang nak beli produk tu akan cari anda untuk beli. Sebab orang yang guna produk anda tadi, ada tak yang nak habis produk tu kan? Dia akan order cari anda kan? Berapa ramai yang anda tengok bersusah payah tu? Macam saya sekarang, 1 bulan insyaAllah. Adalah RM5,000. Kalau kopi tu insyaAllah datang banyak. Benda tu saya tak perlu, dia orang akan cari saya dah. Kopi ada lagi tak? Walaupun dia orang beli tak banyak, 2 kotak, sekali beli 3 kotak. Tapi volume dia besar. Sama juga jaringan di bawah kita tu, bila kita ajar dia ke orang tu beli sekotak, 2 kotak, beli kafe lah, apa campur-campur. Bayangkan kita ada grup, kita mencecah 1,000 orang.
600 orang. Semua orang buat sale. Sehari ni dia buat satu kotak kopi. Bukan satu set, satu kotak je. Tapi ada 600 set. Hari ni. Anda kira lah komisen anda berapa. Itulah cara kita create group. Bukan kita main, ni jadi ejen, kita pun cari, jumpa kawan. Kita tak tahu kita cari. Anda tahu tak? Satu orang, anda pergi jumpa closing 1 jam. Modal keluar, kalau anda pergi 10 orang, 10 jam. 100 orang, 100 jam. Peringkat permulaan, belajar, tak apa. Tapi jangan selama-lamanya. Yang penting, VSS. Anda bawa 10 orang tu supaya dengar VSS. Kalau di HQ ke, dekat online ke, dekat Ipoh ke, dekat Center Sungai Petani ke, 10 orang tu prepare. Kalau dah tahu minggu depan tu ada, anda jangan fokus apa dah. Buat sale dan fokus di orang ni. Prospek anda datang. Mesti datang dekat VSS tu. Mana berapa ramai anda boleh supaya 1 jam tu anda nak jumpa. Sekarang ni anda bawa 10 orang sekali, 2 jam je kita bercakap. 40 orang pun 2 jam. 60 orang pun 2 jam. Yang anda punya graf income adalah masa dibahagikan dengan bilangan jaringan. Masa bukan jaringan dibahagikan masa. Masa dibahagikan dengan bilangan jaringan. Bukan jaringan dibahagikan bilangan masa. Anda buat terbalik tu. Bilangan orang dibahagikan dengan jam. Faham tak? Kita buat jam dibahagikan dengan bilangan orang. 2 jam dibahagikan dengan 1000 orang. Kira lah tengok. Anda pula 1000 orang dibahagikan dengan 2 jam. Terkangkang. Itu beza dia. Jadi anda tahu tak? Matematik terbalik. Yang kita nak buat terbalik. Kita tak fokus pun. Yang kita fokus apa? Esok sale. Malam ni sale. Sekali sale. Ada prospek aku masuk sana. Memang tak salah. Memang saya pun buat benda sampai sekarang pun. Tetapi main dia, anda kena ingat. Kalau ada the best presentation 2 jam, aku bawa 60 orang. Okey, mula-mula aku start dulu 4 orang. 4 orang tu dia akan bawakan 2-3 orang kan. Next presentation. Dia akan jadi ramai. Jadi anda tolong close dia, grup dia. Bukan anda lagi bawa 10 orang, tapi jaringan anda pula yang bawa. Cuma kalau dia confident dengan anda, dia akan bawa, kau ni bawa 2, kau ni bawa 1, kau ni bawa 3. Tapi ada 10 orang. 10 orang kalau bawa 2, berarti ada 20 orang baru. 10 orang lama dah ada 30 dalam grup anda VSF pada hari itu. Daripada 20 orang tu kata separuh yang tak nak jadi ejen. Jadi hak lama ada 10, hak baru ada 10, 20 orang. Close dia bawa. Minggu depan hampa bawa 1 prospek je. 20 orang tu datang dengan 20 orang baru. Dari grup anda sudah ada 40 orang. Berapa jam cakap? 2 jam juga. Saya fokus dekat situ saja. Senang kerja saya, masa cepat, grup besar dengan pantas. Itulah saya nak beritahu kepentingan VSS. Motivasi lain. Anda masuk motivasi ni, orang yang dah faham VSS, baru masuk motivasi, itu bagus. Ataupun bila dia dengar motivasi, dia bersemangat untuk belajar memahami VSS pun tak apa. Benda ni penting. Saya beritahu benda ni penting. Sebab apa? Anda semua kawan saya. Tak kisahlah anda buat company apa. Bagi saya lah, saya memang open-minded lah. Anda buat company apa pun, saya suka tengok satu benda. Orang yang susah hidup dia sukses. Apatah lagi orang yang dah sukses, tapi dia buat juga perkara ni untuk naikkan demi sukses supaya bukti kepada orang lain dia pun membuat. Lagi saya bangga dengan dia. Yang paling best saya tengok semua orang terima anugerah. Saya rasa lapang hati saya tengok anda semua. Kalau boleh saya nak anda semua naik top 30. Top 30. Tapi anda kena be fokus. Anda dengar cakap saya. Anda jangan melawan. Saya katalah selalu ayat saya, jangan berhakau pada raja. Bukan tujuan saya keras kepala, tak. Business is business. Macam mana ayat saya lah, saya bagi tahu kepada anda. Business is business. Tak usah tunjuk hero lah, tak tunjuk hebat lah. Hero anda follow the system. Kejar masa. Dia 3 hal tu selalu saya bagi tahu. Belajar ilmu dia tu habis-habisan. Walaupun anda nak belajar tentang motor, belajar. Cuma closing, cara tu kena belajar. Nak close tu macam mana. Lepas tu apa kepentingan, tindakan yang paling penting di dalam rangkaian ni apa? 2. Satu, master dekat buat sale untuk kita secure kita punya income sebelum kita bina network. Kita ada income, kita tak ada masalah nak cipta 5,000, 6,000 sebulan. Yang kedua, tetap kita kena belajar membina jaringan. Sebab dalam dunia ini, semua jutawan di dunia membentuk jaringan. Jaringan bukan MLM. Saya bagi tahu. Jaringan ni, MLM adalah sub kepada jaringan. Iaitu, apa itu jaringan? Network. Betul tak?
Orang kata asal buat networking, itu MLM. Sebenarnya semua sistem di dunia yang mencipta orang menjadi jutawan adalah networking. Iaitu memasarkan produk melalui satu jaringan yang besar. Betul tak? Ada orang buat networking, ada orang buat MLM, ada buat online, ada orang buat macam Lazada dan sebagainya. Semua itu adalah networking. So, apa yang anda rasa segan sangat nak buat networking? Saya sangat bangganya saya. Saya saya kerja 5 tahun je. Habis graduate 5 tahun. Lepas tu saya tak pernah kerja sampai sekarang. Sampai sekarang tak pernah kerja langsung. Offer lah kerja apa pun. Tak nak saya. Bayarlah gaji berapa pun. Tak nak saya. Tak nak. Bagilah 30,000 gaji sebulan pun. Memang saya tak nak. Tak usah offer lah dengan saya gaji 30,000. Saya tak nak. Sebab 30,000 saya pergi jual produk tu. Ambil satu produk bernilai untung dia RM100. Contohlah, saya tak ada, bukan buat petang. Saya pergi cari satu powerfulnya produk, untung dia RM100. Okey. Satu hari, saya boleh keluar 5 orang, 500. Kali 30, 15,000 lah. Apa masalah saya nak pergi duduk, pergi balik. Saya tak perlulah benda tu semua. Saya perlu belajar macam mana closing teknik dan membentuk masa yang tentu untuk saya berehat. Saya bukan nak jadi jutawan yang kaya-kaya sangat, tapi saya nak tidak ada masalah financial. Dan saya boleh duduk di katil, boleh tidur. Tengok saya bangun pagi ikut suka saya. Saya nak tidur ikut suka saya. Saya nak pergi mana-mana pun saya bebas. Siapa tak boleh tegur saya. Hari ni saya tak nak pergi Melaka pun tak apa. Saya hantar wakil saya pergi Melaka. Tak ada siapa nak buang gaji saya, nak potong gaji saya. Tak berani. Tak boleh. Sistem kita bukan macam tu. Itulah dipanggil free time, free money. Bebas masa, bebas wang. Bukannya susah. Hati kena kering sikit. Kepala kita ni kena keras sikit. Jangan manja-manja sangat. Belajar biar muntah pun tak apa. Bukannya selama. Anda kena ingat satu je. Dalam kehidupan kita ni, kita susah bukan lama-lama susah. Tak ada Tuhan buat macam tu. Kita senang pun bukan selama-lamanya kita akan senang. Tapi yang menjadi masalahnya, kita setuju dengan cakap musuh-musuh kita. Anda kena ingat tu. Anda kaya pun orang mengata juga. Anda kaya, orang mengata. Anda miskin, lagi orang mengata. Biar kita kaya, orang mengata tak apa. Bila lantak pergi orang nak kata, kita bukan kacau orang. Anda tak kerja, susah juga kan? Kerja pun susah, tak kerja pun susah. Baik kita kerja, biarlah susah pun. Semua serupa je. Anda nak buatlah hidup. Anda ingat, kita duduk saja. Senang, susah juga hidup kita. Duduk saja pun susah, kerja pun susah. Lebih baik kita kerja, susah. Ada kerja. Itu yang saya duduk tengok. Yang anukan telefon. Sekejap. Halo, Assalamualaikum. Tengah live ni. Dah ada apa? Dah Amerika Tenggara. Saya tengah buat live ni. Okey, baik. Anohan sampai Bandar Tenggara. Dia pergi ke program hari ni di Melaka. Dia ada grup dia dekat sana turun. Dia daripada Bandar Tenggara, Johor. Pergi ke sana kan. Itu jadi okey, saya tak pergi. Tapi saya ada kredit dia dan dia bawa tim dia hadiah dekat sana. Nampak tak? Dia pun faham jauh dan sistem sekarang kan. Jadi inilah dipanggil power of networking. Kenapa? Dia trust saya. Saya pun insyaAllah all out tolong dia. Supaya dia mencipta income yang besar. Alhamdulillah dia capai. Bulan lepas pun saya ingat dia, bulan lepas tak silap saya, dia 60 RP. Bulan lepas ni saya tak tahu. Jadi benda ini saya akan bagi tahu. Dapat satu orang, saya berkawan baik dengan dia dan saya kawan kalau Allah bukan kerana dia buat bisnes dengan saya tak. Bagi saya, sebab tu anda semua dalam grup mana-mana pun, saya tak pentingkanlah soal saya ada income tak. Saya percaya rezeki ni Allah bagi. Saya tolong orang, Allah tolong saya. Jadi bukan semestinya anda duduk di company lain ke apa. Bagi saya tak kisah. Anda duduk di company mana pun. Saya harap semua orang sukses. Sebab apa? Rezeki masing-masing. Yang penting semua orang belajar membantu orang lain. Dalam hidup kita ni, bantu orang lain supaya aura positif dalam diri tu. Dia membentuk aura positif dalam diri. Itu paling penting. Anda kena belajar ilmu tu. Banyak orang dia ilmu. Orang boleh baca anda punya mindset. Bila anda buat closing, anda tahu tak? Bila kita buat closing orang tu boleh study anda punya mind. Yang paling menakutkan saya, apabila saya close, dia rasa macam saya nak makan dia. Sebab tu saya praktis diri saya ni sentiasa membantu orang. Supaya berdepan dengan prospek pun saya ikhlas nak tolong dia kaya.
Dia membentuk aura positif dalam diri kita. Itu paling penting. Orang yang hanya mementingkan kejayaan untuk diri dia saja, anda tahu orang tak selama-lamanya akan sukses. Hidup kita ni, make sure downline kita, grup kita, rangkaian kita itu sukses. Selagi mereka belum sukses, walaupun kita income yang besar, kita belum sukses. Tapi kalau kita ni jaringan itu semua mencipta income yang besar, kita secara automatik akan duduk di title millionaire. So, apa masalah dengan kita bantu grup kita? Itu paling penting. Jadi sebab tu saya ajar anda semua. Dalam kehidupan kita, clearkan kita punya diri. Walaupun ada orang dia tengok kaki pairing dia, dia ada pairing kaki ni dia jaga. Kaki besar, dia lantak, dia tak peduli. Benda-benda ni sebenarnya kita boleh baca mindset orang tu. Bagi saya tak ada masalah. Sebab tu kaki besar ke, kaki kecil ke, grup kartun ke, grup mufti ke apa. Kalau saya nak online tu, dia orang nak saya ada, saya tidak ada masalah. Mufti pun pernah tolong saya, kartun pun pernah tolong saya, orang lain pun pernah tolong saya. Jadi, macam itulah. Kita dalam bisnes sama-sama kena ada macam tu. People helping people. Dan di situ bukan sengaja tau. Membentuk aura positif di mana waktu kita buat closing, kita buat sale, orang akan baca mindset kita dengan mudah dan dia tahu kita ikhlas untuk buat bisnes. Kalau kita nak bantu dia, insya-Allah dia juga akan naik. Tapi anda sendiri akan tahu sama ada kita ni ikhlas atau tidak bila kita nak buat sesuatu. Kuasa, anda tahu tak? Kuasa yang paling besar di dunia ni apa dia? Anda tahu tak? Sehebat mana pun orang tu kaki pukul, kaki geling, ada satu benda yang akan mengalahkan semua orang ni. Ada benda tu satu je, ikhlas. Kalah semua orang. Semua orang akan kalah. So, dalam kehidupan bisnes, kita kena belajar. Memang saya susah betul nak ikhlas ni. Buat mesti dia ada gelong juga ke mana pun. Nak bina rangkaian, dia ada gelong juga ke mana pun. Tetapi kita manusia nak buat macam mana? Try the best always. So, saya trust kepada anda semua. Dalam kehidupan kita ni, yang saya share dengan anda pada malam-malam ni, nombor satu, anda kena go all out. Cuma kebanyakan yang saya ulang tadi, mereka tak tahu apa yang mereka buat. Betul ke tidak. Dia pun menaja orang kulu kili. Tapi VSS tak attend, bilangan dia tak fokus. Dia benda yang perlu dia fokus, dia tak fokus. Tapi yang dia tak fokus, yang tak sepatutnya dia fokus. Sebab tu dia fail. Sebab by matematik anda jangan lawan dia. 2 kali 2, 4. 2 campur 2, 4. 2 kali 3 jawapannya, 2 kali 3 jawapannya 6. Anda jangan kata 4, 5. Jadi kalau anda nak kaya, saya bagi tahu. Time, masa. 2 jam presentation, mula-mula buat dulu 4 orang. Bawa dekat VSS. Kemudian ajar 4 orang tu hak mana nak jadi ejen. Okey, 2 jam lagi VSS, anda dah ada 10 orang. 2 jam lagi VSS, ada 16 orang. 2 jam lagi VSS, sekali ada 40 orang. 2 jam lagi ada 100 orang. Itu cara dia betul. Tapi apa yang anda buat, 100 orang pergi jumpa 2 jam seorang. Dan dia 2 jam kali 200 orang, 400 jam. Mati anda nanti. Sebab apa? Bila saya cerita, bila company buat VSS apa, dia tak memfokus. Cuba anda tengok. Bila company buat, kita boleh tengok di situ berapa dia yang attend dia. Dia dah banyak kali attend lah. Tapi berapa prospek anda? Yang anda tadi dah buat sale, dia beli produk murah tadi. Berapa dia pula? Benda ni bagus lah. Dia kata aku nak buat bisnes kan. Berapa orang? Kita tak fokus. Kita fokus sale, produk sale. Hari ni, dapat gambar. Tunjuk hari ni jual satu sale. Saya memang berbangga dengan anda. Tetapi, kalaulah anda membentuk orang tu menjadi macam anda. Bentuk orang tu jadi macam kita. Dengan mudahnya kita sukses. Dengan mudahnya. Make sure dia trust kepada kita. Anda jangan takut. Saya dengan grup saya tu memang saya buat kerana Allah, sebab saya kadang-kadang dia berkata saya garang dengan grup saya tak garang. Saya betul-betul nak tengok dia orang sukses. Saya sayang semua orang. Saya percayalah, saya tak sakit hati dengan siapa pun. Tapi saya percaya kalau saya nak ajar orang tu, dia kena dengar cakap saya. Bukan kerana saya nak mengajar tu, saya ambil daripada orang-orang punya best. Cuma sampaikan saja. Saya ada sikit-sikit tu, ambil sikit. Hak mana saya korek-korek dari orang lain, korek. Dan lakukan, saya berhasil. InsyaAllah saya berhasil. Walaupun tak sehebat orang, tapi saya berhasil daripada dulu. Alhamdulillah, izin Allah. Daripada mula buat sampai sekarang lah, apa-apa kami buat tu, insyaAllah berhasil. Dengan izin Allah, saya berhasil. Ada yang saya buat company tu tutup, tapi saya tetap dapat income. Alhamdulillah. Sebab apa? Knowledge dia yang sama, keedah tu, dan upgrade dia mengikut zaman. Jangan guna style kita, jangan ada niat jahat dalam hati kita. Jangan ada.
Jadi saya harap anda dengar video saya hari ni, anda buat sikit perubahan. Sikit ya. Fokus dekat kita punya sale. Siapa yang tak faham lagi tadi? Cuba anda tulis itu yes, no. Siapa lagi yang tak faham hari ni saya cakap apa? Hari ni penting tau. Hari ni saya buat video ni penting. Saya ambil masa lama tak apa. Anda faham tak maksud saya hari ni? Siapa yang masa tu tulis itu no kat bawah. Saya akan make sure anda faham apa maksud saya hari ni. Anda type no kat situ sebab anda tak faham. Kalau anda diam tu maksudnya anda dah faham semua. Nah, sebenarnya mudahnya saya buat networking. Sangat mudah bagi saya. Kalau nak capai besar lagi, saya perlu stres sikit lagi. Untuk capai yang lebih baik. Sebab tu saya kata, networking bagi saya nak cipta 10,000 dengan izin Allah 15,000, 20,000 sebulan tu. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa orang tak nak belajar benda ni? Aku kata mudah sungguh. Kopi tu saja aku jual. Kalau aku jual tu kata seminggu, berapa? Nak bayar di apa kereta, semua lepas. Tidak ada masalah. Tapi sebab kita buat bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh. Bila ada teguran daripada kita sifu, master, dengar dan follow. Jangan follow 2 hari, patah balik. Follow 2-3 hari, patah balik. Tak boleh. Di bisnes dia tak macam tu. Anda follow sifu, master anda yang anda trust. Kadang-kadang anda berjaya, anda ikut betul-betul, anda terus berubah. Itu dia panggil perubahan dalam diri kita. Dia bila melakukan tindakan, perubahan diri mesti ada. Sebab tindakan dia bergantung pada diri kita. Tak berhasil kerana kita tak ada perubahan dalam diri kita. Duduk macam tu juga. Bertindaklah kaedah yang sama tak jadi. So, kena ada buat perubahan. Perubahan tu yang paling penting. Benda tu jarang dicerita dalam kursus saya. Kursus saya ada. Kan dia kata ada ilmu dan bertindak. Dia ada, banyak orang bertindak kan. Tapi ada di dalam bracket bertindak tu, dia ada perubahan diri. Perubahan diri kena ada. Di situ anda tengok movement. Lepas tu di hujung sekali tu adalah time, masa. Anda nak capai bila, mesti kena dapat. Jangan main-main. Jangan sebut saja. Ada orang saya nak cikgu sebulan 10,000 dia sebut saja tu. Kalau saya bukan macam tu. Kalau nak 20,000 sebulan boleh. Saya beritahu ni hadap depan saya hari ni. Anda nak buat 10,000. Kita go all out. Anda buat betul-betul. Dekat Volten ni anda tengok apa lagi Volten tak sediakan untuk kita. Semua dah ada lengkap dah. Kalau yang ni pun tak mampu buat lagi, saya tak tahu nak kata apa dah. Kalau di sini anda nak cerita 10,000 sebulan, Allahu Akbar, dengan izin Allah mudah. 15,000 sebulan, 20,000 sebulan. Buat je. Anda jangan menderhaka kepada raja dan negara, saya beritahu. Fokus. Ingat fokus kat mana cikgu? Fokus dekat time tadi. 2 jam, mula-mula start dengan anda dulu. Seorang. Tengok. Lepas tu anda cuba bawa 2 prospek, 3 prospek. 2 jam, ada 4 anda punya grup. Ajar pula yang 3 orang tu, mungkin 2 orang jadi ejen. Anda ajar dia macam mana kepentingan untuk bawa VSS. Kemudian dia akan berkembang kepada 2 jam, orang present. Anda punya grup ada 16 orang. 2 jam, mana ada serentak pula kata malam ni, grup anda ada di Melaka. Grup anda ada di Sungai Petani. Grup anda ada di malam 3 tempat buat VSS. Di sana Melaka ada 60 orang. Sini ada 30 orang. Di sana 30 orang. Masa tu anda kaya. Jadi nak cipta itulah yang kita perlukan masa. Yang anda buat sekarang apa? Anda nak jadi salesman, jual produk, jual je, duduk macam tu, mati. Hari ni saya duduk jatuh. Mana anda punya tim? Mana anda punya pasukan? Anda keluar minum kopi, muka yang sama. Duduk kedai kopi, muka yang sama. 2 tahun, muka tu juga. Duduk kedai kopi, 4 orang tu lah. Mana rangkaian baru dia tu? Cuba anda cek tengok. Anda keluar dengan prospek, keluar mengopi dengan ada orang tu ke? Anda keluar 4 kepala tu je, 3 orang tu lah, 6 orang tu lah. Sepatutnya 6 orang ni buat 6 appointment, jumpa grup masing-masing, mengopi masing-masing. 6 orang ni dia dengan 6 prospek dia, 6 dengan ejen dia, 6. Jadi 6 orang ni tak duduk setahun, dia 6 orang ni juga duduk minum kopi. Duduk tahun depan, dia 6 orang ni juga. Mana dia punya tim baru? Itu anda sudah fail. Di situ anda tahu bahawa anda sudah fail. Sepatutnya anda ada 4 kawan. 4 leader anda. Okey. Mungkin 3 bulan pertama kita minum, duduk bersama dengan 4 orang ni. Berikutnya, seorang ni ada 3. Dia pula, dia dah pandai mengopi dah. Bawa dia punya leader 4 orang. Sini 4 orang. Jadi anda tak mengopi dengan 4 orang ni dah. 4 orang ni, dia pada 4 tempat duduk mengopi, duduk tengah buat present, tengah bersembang, tengah bercakap tentang bisnes. Nanti bentuk baru. Tapi tak. Kalau anda tak, cikgu macam mana nak tahu saya? Anda minum kopi, mengopi dengan siapa? Muka siapa? Muka tu, kalau muka tu ya 2 tahun, jahanam saya bagi tahu kepada anda.
Anda tekan kat anda orang ni 100%, tapi di bawah tu, yang di bawah tu, anda buat acuh tak acuh saja, dan dia jadi hak jadi. Nombor 1, sangat faham. 2, separuh faham. Tak faham. Yang 4, jahanam. Yang jahanam tu yang berlambak kat bawah tu, mati, dan anda kerja cari orang baru, cari, bunuh. Cari, anda yang bunuh. Cari, anda yang bunuh. Cari, anda yang bunuh. Dia jadi ejen, kita yang musnahkan dia. Sepatutnya closing. Ajar dia mari dulu, kita tak lepas nak close dia. Apa fungsi kita, apa yang kita di atas sana? Bawa dia pergi jumpa. Kita tak produk tak pandai sangat dalam proses nak belajar. Ajak dengan kita pergi jumpa. Oh, bahagian networking, saya tak faham. Bahagian dia punya, bawa jumpa siapa yang master kat situ. Bahagian online, siapa dia ada, bawa jumpa dia orang. Yang nak belajar online, nak pergi Zoom macam mana, nak masuk Zoom macam mana, nak buat online macam mana, presentation video macam mana. Bidang-bidang ni saja. Tapi kita main-main. Masalah kita merapu je. Buat sale, hari-hari gila buat sale. Tak salah buat sale memang semua. Tapi biar cara yang betul. Daripada 2 tahun, sale produk. Sale, hari-hari sale. Sponsor tak sponsor, masuk ahli tinggal. Sponsor masuk ahli tinggal. Apa aja, cikgu? Kita closing masuk ahli, masuk. Tepuk tangan hari ni, masuk. Tapi hilang. Minum kopi, muka yang sama juga. Duk ngopi, muka tu juga. 2 tahun, muka tu juga. Jahanam, saya beritahu kepada anda. Ada apa soalan nak tanya saya? Hari ni siapa? Saya free sikit masa hari ni. Malam saya okey. Ada apa soalan nak tanya saya? Ada apa saya tanya, saya boleh jawab. Lambuh. Assalamualaikum. Ada apa-apa nak tanya? InsyaAllah saya try the best untuk tolong anda. Anda buktikanlah satu hari anda ngopi dengan saya, anda duduk top 10, kita minum kopi sama-sama. Saya memang bangga dengan anda semua. Sonok tengok tu, sahabat-sahabat yang duduk jumpa saya, tu, geng Kelantan kita tu. Pergi Kelantan esok, saya ada satu tim, satu kawan saya di sana, dia top 10. Itu macam lah. Khabar baik, Lan. Saya okey saja. Saya macam tu saja hari-hari. Jadi, anda faham kan semua sistem tu dia kan? Anda pun pernah dengar, cuma tak fokus. Closing teknik tu macam mana. Dan jangan malu-malu anda nak jumpa upline, sebab anda tahu tak apa fungsi upline? Upline kena bantu kita, kan? Upline tu fungsi dia kena bantu. Tapi kita lah cari upline. Jangan panggil upline cari kita. Cikgu. Kita kena hormat dia, cikgu. Cikgu ni murid pergi cari cikgu, bukan cikgu pergi rumah kita belajar kita. Jadi kita bawa tim kita. Macam mana minta dia orang fokus. Dia orang untuk fokus. Dia trust kepada kita. Dia sebenarnya fokus ni, dia hubungan baik kita dengan dia orang. Pertama, dia selesa dengan kita. Kita ada satu, dua, kita ada knowledge, pengetahuan kita lebih pada dia. Baru dia akan hormat kepada kita. Sebab tu kita jangan anda berhenti belajar. Walaupun kita dah belajar tentang business networking, motivasi, kita kena belajar. Kita sentiasa upgrade diri. Sentiasa kelemahan aku upgrade. Jadi supaya apa? Bukan kerana kita hebat. Supaya ingat fungsi kita sebagai upline, sebagai kita yang mengajak mereka untuk buat bisnes ini, kita ada tanggungjawab. Jadi kita kena fokus belajar. Bagi siapa yang nak belajar, saya mengajar. Tapi yang mana tak nak, saya tak paksa. Saya tak pernah force, nak marah orang, tak ada. Sebab apa? Soal kita nak berjaya ni, anda tahu ini bisnes. Kalau dia tak nak, sudah, saya senang je. Saya nak tunjuk ke dia. Selama ni semua orang minat nak buat bisnes. Semua orang tahu bisnes ni hebat. Wolfstand dah sediakan semua dah. Bisnes yang sama dah boleh jadi jutawan kan. Jadi, kalau kita kena tahu nak present kat dia tu macam mana. Kalau bila kita duk cerita networking, dia jemu dengar. Sebenarnya bagi saya, Wolfstand ni adalah satu bentuk bisnes yang saya tak ada nak komen apa dah. Tak ada nak komen apa dah. Semua lengkap dah. Nak cipta duit, memang boleh cipta hari-hari duk cipta duit sekarang. Base produk, memang base pada produk. Produk harga murah semua. Tak ada orang pun main plan ke apa ke sini, tidak ada. Semua base produk. So, kita buat sale. Sale dan create orang untuk cipta income. Bagi orang faham bisnes tu apa. Selagi kita sendiri tak faham, macam mana kita nak present ke orang. Anda fokus pada network. Anda duk ingat network ni MLM. Anda pun cerita tentang, sebenarnya bukan macam tu. Business is business.
sub kepada bisnes. Okey, bisnes saya dah beritahu dulu dalam video saya. Bisnes ada dua. Satu, orang cari kita. Dua, kita cari orang. Orang cari kita limit income. Tu restoran, apa tu, orang mari dekat kita, cari kita limit. Kena COVID-19, jam. Tapi kita cari orang. Dia suruh kita cari orang tu, woi, tak nak dia, kaya madu. Kan closing kita salah. Yang saya buat ni apa? Yang kita punya semua buat ni adalah, yang kita buat ni adalah kita membentuk rangkaian. Di waktu saya sedang tidur, ada kawan saya belum tidur sedang buat sale produk. Di waktu dia tidur, ada grup lain sedang buat sale. Dia pun ada income, saya pun ada income. Inilah the miracle of Millionaire Club. Millionaire Club tuan tahu tak? Dia membentuk, dia dunia ni ada satu, banyak anda dengar Millionaire Club. Dia membentuk apa? Membentuk satu produk yang bergerak dengan berkongsi masa, modal, tenaga, semua kongsi. Tapi dalam satu volume yang besar akan menghasilkan banyak millionaire. So itu konsep bisnes dia. Kalau anda bercita-cita nak jadi jutawan, jutawan dalam dunia bisnes dia ada banyak jenis. Satu, dia tetap jutawan, malah mati millionaire, tetapi masa dia tak ada langsung. Yang tu paling banyak di Malaysia. Ajak minum kopi tak boleh. Nak raya, balik raya pun tak boleh. Nak sibuk 24 jam. Malam ni saya ada program sana, esok saya ada program, malam ni saya petang ada ini. Jadi sampai dalam dia mati gitu. Dia pun tak sempat guna duit dia. Dia pun tak ada waktu nak jumpa adik-adik. Tapi dia mati, pergi sana, pergi sini, dia mati. Dia tak sedar. Dia seronok. Duit masuk. Tapi dia tak guna pun duit tu. Dia bayang. Dalam bank aku hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bestnya 2 juta. Tapi dia nak guna duit pun tak ada. Sibuk. Sibuk. Itu ramai. Dan dia mati, duit pun tak ada guna, apa pun tak ada pakai. Masa dia sibuk. Tapi saya bagi tahu kepada anda, ada satu bisnes yang dia betul-betul membentuk kita kebebasan masa dan wang. Ini yang kita buat sekarang. Pergi tanya Kak Tun sekarang buat apa? Tidur. Tanya Murti buat apa? Relax. Tanya lagi top 10. Duduk sembang, tengok TV. Ada orang pasal, tak ada. Tidur. Tak datang, tak apa. Bos panggil, tak pergi pun tak apa. Hujan, tidur. Bonus, jalan. Kan best. Bayang bisnes sehebat ini, anda boleh dengar begitu saja. Saya pun, saya dulu pecah kepala. Kalau lama aku dapat benda bisnes macam ni, aku buat lama dah. Sama juga. Kerja di kilang pun susah juga. Pergi balik. Dulu kerja kilang, ingat saya kerja dulu. Pangkat pagi, 8 pagi, pergi patah balik, malam balik, kerja tidur terkangkang. Esok pagi pergi pula OT. Kadang-kadang ada rosak, saya kena buat sampai ke malam, tidur di kilang. Pergi balik. Dapatlah gaji masa tu. Tu pun rasa besar dah. 2,500. Besarnya gaji aku. Dengan bangganya pula. Rupanya, kita dekat hotel ni boleh buat 2,000 sehari. 3,000. Dulu sebulan. Sehari. Biarlah. Kalau saya miring pun tak apa-apa. Berbalik tak? Sebab tu saya minta anda fokus bidang ni. Jadi, apa kelebihan dia, cikgu? Masa kita, mula-mula kita sibuk. Tapi dia masih makin besar grup. Dalam banyak company, makin besar grup income, makin sibuk dia. Kan? Anda pernah jumpa selalu. Makin besar income, makin sibuk. Makin besar bisnes, makin sibuk. Tapi terbalik di hotel. Makin besar income, makin rehat. Murti tidur. Makin besar income, makin rehat. Lagi besar, lagi rehat. Ada tak bisnes macam terbalik ni tu? Hotel ada. Tengok, relax. Jadi kenapa anda jawab dengan soalan sekarang ni? Cuba anda jawab dengan saya. Kenapa anda tak nak buat? Jawab. Cuba anda bagi je. Anda tahu bisnes, satu ruang yang peluang untuk buat bisnes. Modal tak payah, ada dekat Woten. Payment, nak gaji hari-hari, ada dekat Woten. Anda nak bulanan, ada Woten. Nak rumah free, ada dekat Woten. Nak apa semua ada Woten. Nak produk kualiti, semua ada Woten. Apa semua ada dekat Woten. Soalannya, kenapa tak nak buat? Kenapa buat main-main? Susah cikgu, kami buat company ni lagi senang. Company ni lagi senang. Kan jin tanah tu mari balik kan? Buat ni, dia ikut level dia. Naik atas pada level sikit, pindah. Supaya company yang nak sukses itu sesuai dengan dia. Bukan dia nak sesuaikan dengan bisnes. Tapi dia minta bisnes itu sesuai dengan dia. Walaupun bertahun dia buat tak sukses, tapi orang kena ikut cara dia. Kenapa kita duduk company pindah? Sebab apa? Yang ni senang sikit. Yang ni lagi senang.
otak kita. Jadi dah 10 tahun dah tak susah-susah pun. Duk hak senang-senang. Itu namanya saya kata mangkuk. Anda tahu tak? Orang yang pengalaman dia setahun, dia rasa dia pengalaman 20 tahun. Bukan dia pengalaman 20 tahun. Dia pengalaman dia setahun, dia ulang 20 kali. Setahun sekali, 20 tahun, 20 kali lah. Tak patut dia buat benda yang sama. 20 tahun pun macam tu lah dia. Cara bercakap pun macam tu, cara present pun macam tu, ayat tu juga. Pengalaman dia setahun, dia ulang 20 kali. Berbeza dengan orang yang berpengalaman 20 tahun. Dia lain. Dia upgrade. Tapi orang yang pengalaman setahun, tapi ulang 20 kali pun 20 tahun, dia duduk situ lah. Anda nak kenal orang macam tu, senang. So, anda kena tahu nak present tu macam tu. Dan anda pun kena jangan jadi macam tu. Okey, ada apa lagi soalan? Lama dah saya bercakap ni. Kalau saya, ni dua, VCafe ni dua penuh, habis lah. Okey dah. So, kalau saya rasa, saya minta ni sajalah. Sebab kita pun sibuk nak kaya. Sebab Kulim pun sekarang ni dah lockdown. Kawasan pun tak boleh keluar. Kedai mamak pun dia tutup dah sini. Jam lah saya. Tapi saya okey saja. Tidak ada saya boleh buat online. InsyaAllah target saya akan capai juga macam mana pun. Okey. So, saya ucapkan terima kasih kepada anda stay dengan saya pada malam ni. Saya doa kepada Allah bulan-bulan puasa, bulan mulia ni, kita sukses sama-sama. Kita buat betul-betul sama-sama. Tak kisahlah anda dalam syarikat lain yang dengar selama ni atau anda dalam grup lain grup saya. Sekali lagi anda nama Woten, kita adalah satu family. So saya memang mengharapkan Woten menjadi satu company yang kukuh, bertahan lama, boleh pergi ke 10 negara lebih pada tu, dan kita semua baru nak mula ni kita sukses sama-sama. Anda, saya, kita doa sama-sama, kita fokus sama-sama, kita teamwork sama-sama, kita bangun sama-sama. Okey? So saya rasa sampai di sini dulu. So ni dah pukul 12 lebih. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Esok ada masa kita sembang. Saya selalu online, jangan takut. Dan saya insyaAllah akan bantu anda setakat mana saya mampu. Okey? So anda kawan baik saya. Semua okey dengan saya. Tidak ada masalah. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mengantuk pergi tidur, nanti bangun sahur. Okey? Bye-bye.